Okey, soalan 11, Rajah 4 menunjukkan harga dua jenis makanan semasa Happy Hour Meals. Seorang pelanggan membayar RM25 untuk 3 set burger, okey, 3 set burger dan 4 set nasi ayam. Okey, 3 burger berharga X. Jadi 3 darab X. Kemudian dia beli 4 set nasi, harga nasi Y. Jadi 4 darab Y lah. Bersamaan dengan 25. Okey, kemudian ungkapkan Y dalam sebutan X. Bermaksud, jadi kamu tengok di sini semua Y berada di sebelah kiri dan yang lain semua berada di sebelah kanan. Hanya Y saja belah kiri. Jadi kita akan pindahkan lah. Okey, kita pindah satu persatu dahulu. Kita pindahkan 3X di sini positif. Jadi pindah di sini jadi negatif. Ini 4 darab Y jadi 25 tolak 3X darab 4 darab Y darab jadi bahagi. Inilah jawapan dia. Jawapan dia D. Okey, untuk soalan 12, Rajah 5 menunjukkan garis lurus LM di atas suatu satah catis. Soalan minta kita kira kecerunan. Jadi di sini ada dua cara lah mengira kecerunan menggunakan rumus, iaitu rumus yang keempat dan juga rumus yang keenam. M ni merujuk kepada kecerunan. Okey. Jadi cikgu tunjuk dulu bagaimana menggunakan rumus yang keempat. Untuk menggunakan rumus yang keempat, kita perlukan koordinat. Dua koordinat Okey, jadi dua koordinat. Cikgu ambillah mana-mana koordinat di atas garisan. Okey, di sini dengan lagi satu di sini. Okey. Kemudian koordinatnya, baca koordinat, baca paksi X dahulu. Di sini 5. Kemudian di sini 1. Dan yang ini pula koordinat dia 3. Koordinat yang ini 2. 3, 2. Yang ini kita letakkan sebagai X2, Y2. Yang ini X1, Y1. Jadi, guna rumus, kita masuk saja untuk cari kecerunan. Y2, guna rumus ni, Y2 tolak dengan Y1. Y2 nilai dia 2. Tolak dengan 1. Nilai Y1-nya 1. Kemudian per dengan X2 tolak X1. X2 nilai dia 3. Tolak X1 5. Jadi 2 tolak 1. 1. Kemudian 3 tolak 5. Negatif 2. Okey, negatif 2. Negatif kita letak sebaris dengan tanda per. So, inilah jawapan dia. Negatif setengah. 1/2. Okey, kalau kita mau guna rumus yang keenam, okey, rumus yang keenam M sama dengan rumus dia memang ada negatif. Okey, pintasan Y bahagi pintasan X. Maksudnya di sini dia lalu atau limpas paksi Y. Di sini paksi Y. Ni paksi Y. Sini berapa nilai di sini? 3.5. Kemudian pintasan X. Di mana pintasan X? Dia limpas paksi X di sini kan? Okey, di sini nilai dia 7. Jadi, kita guna kalkulator. Permudahkan 3/5 per dengan 7. Kita dapat 1/2. Mesti samalah. Okey, so jawapan dia A. Okey, soalan 13. Rajah 6 menunjukkan graf fungsi kuadratik antara fungsi kuadratik berikut yang manakah mewakili graf di atas. Jadi, graf fungsi kuadratik ada dua. Satu, cikgu bagi tahu bentuk senyum. Lagi satu bentuk masam. Bentuk masam ni bentuk soalan inilah. Ini senyum. Ini masam. Macam mana nak menentukan graf senyum ataupun masam? Kita lihat kepada perkali X kuasa 2 iaitu A lah. Okey, bentuk persamaan kuadratik begini. A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Sekiranya A ini positif, maka graf itu graf senyum.
Kalau A itu kecil daripada kosong atau negatif, graf itu masam. So, di sini graf masam, nilai A adalah negatif. So, jawapannya sama ada C ataupun D. Okay, jadi, seterusnya kita lihat budak kepada punca di sini. Okay, punca di sini X sama dengan negatif 2 ataupun X sama dengan 5. So, kita pindah ini ke sebelah kiri. Jadi, tolak jadi tambah. Kemudian ini pula kita pindah jadi X tolak 5. Positif di sini pindah jadi negatif. Kemudian kita selesaikan X kuasa 2. Okay, darab begini. Pula 5X. Bawah pula 2X. Dan yang ini pula 2 darab negatif 5, negatif 10. Selesaikan X kuasa 2 tolak 3X tolak 10. Okey, cikgu nak ingatkan semula graf ini adalah graf masam. Jadi nilai A adalah negatif. Tapi kalau kita tengok di sini bagaimana mau jadikan dia negatif, kita darab dengan negatif. Darab dengan negatif. Jadi negatif perlu didarab dengan kesemua sekali di sini. Jadi negatif X kuasa 2. Negatif darab negatif jadi positif 3X. Negatif darab negatif jadi positif 10. So, jawapannya ialah D. Okey, soalan 15 diberi 3 ketaksamaan antara rantau berlorek berikut yang manakah memenuhi sistem ketaksamaan linear tersebut. Okey, kita lihat yang pertama dahulu. Kita kenal pasti dulu yang pertama. Yang ini. Ini yang pertama, dia punya ketaksamaan dia lebih kecil dan sama dengan. Okey, lebih kecil dan sama dengan. Ada bawah ni. Ada garisan tambahan di bawah ini. Ini lebih kecil dan sama dengan. Ini adalah garis padu ataupun garis yang bersambung. Okey, kemudian simbol yang kedua lebih besar. Okey, ini adalah garis sempang ataupun garis putus-putus. Okey, yang ketiga ini lebih besar atau sama dengan yang ini pun garis padu. Okey, so garis padu ada 2. 1, 2. Okey, garis sempang ada 1. Jadi di sini kalau kita lihat yang ini garis sempang ada 2. Ini 1. Okey, jadi ini bukan jawapan dia lah. Okey, ini pun samalah garis sempang ni. Ini garis sempang ada 2. 1, 2. Okey, ini garis sempang pun ada 2. 1, 2. Jadi bukan jawapan lah. B dan D bukan jawapan. Okey, jadi sekarang jawapan dia adalah sama ada A ataupun C. Jadi kita lihat yang pertama, Y lebih kecil dan sama dengan negatif X tambah 5. Yang mana dia punya persamaan? Cari je ni. Nombor 5, so yang ini. Okay. Kita lorek dahulu lebih kecil bahagian bawah. Okay. Kalau guna di atas kertas lebih mudah lah. Okey, seterusnya cikgu tukar warna pula. X. Okey, warna hijau. X lebih besar daripada 1. X1 di sini lebih besar sebelah kanan. Kan nombor kanan nombor lebih besar. 2, 5. Okey. Lebih besar. Okay. Kemudian Y lebih besar daripada Y lebih besar dan sama dengan 2X tolak 4. Cikgu tukar warna kuning pula. Okay, jadi garisan dia garisan yang ni lah. Okay, lebih besar bahagian atas. Jadi kita lorekkan dan kemudian kita lihat bahagian mana yang
mempunyai tiga-tiga garisan, itulah kawasan dia. Jadi kita dapat kenal pasti yang mempunyai ketiga-tiga garisan adalah kawasan yang ini. Okey, yang ini. Rekannya yang ini. Okey. So, sudah tentulah jawapan dia, jawapan A. Okey, soalan 16. Rajah 7 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam masa 13 saat. Okey, hitung kadar perubahan laju bagi 8 saat yang terakhir. Okey, di mana 8 saat yang terakhir? Kita rujuk kepada sata mengufuk masa 8 saat yang terakhir kawasan ni. Macam mana cikgu tahu? 13 tolak 5 lah, dapat 8. Okey, kawasan ni. Jadi untuk kadar perubahan laju ni dia sama dengan pecutan. Okey, jadi di sini lajunya semakin menurun, jadi di sini adalah nyah pecutan lah. Lajunya semakin menurun, nyah pecutan, dan bila nyah pecutan dia punya kadar perubahan laju adalah negatif. Jadi kalau lihat pada jawapannya sama ada C ataupun D. Jadi untuk mencari pecutan ataupun nyah pecutan, kita kira kecerunan graf. Okey, untuk cari nyah pecutan kita kira kecerunan. Jadi kecerunan di sini macam biasalah ada 2 titik di sini ataupun koordinat di sini 13, 0. Kemudian di sini 5, 18. Okay, untuk mencari kecerunan, okay, cikgu harap kamu ingat lagi lah. Y2 tolak Y1 kan. X2 tolak X1. Jadi 18 tolak 0. Ataupun ini adalah laju. Kemudian 5 tolak 13. So dapat 18 per negatif 8. So, negatif 18 per dengan 8 ini bersama dengan negatif 2.25. Jadi jawapan dia C. Okey, soalan 17. Jadual 2 menunjukkan bagi nilai jumlah X dan jumlah X kuasa 2 bagi suatu set data. Okey. Kemudian soalan minta kamu hitung sisihan piawai. Okey, jadi kita gunakan rumus yang diberi kepada kamu pada muka surat hadapan tu. Jadi soalan minta kamu sediakan kamu hitung sisihan piawai. Jadi di sini rumus yang akan kita gunakan adalah rumus 5 atau 6. Okey, jadi rujuk kepada jadual 2. Jadual 2, jadi yang sesuai untuk kita pilih 5 atau 6, kita pilih 5. Kerana dalam jadual 2 tidak ada F di sini. F ni frekuensi ataupun kekerapan. Jadi kita tidak guna nombor 6, kita guna yang nombor 5. Jadi nombor 5 pun ada 2. Jadi kita pilih yang ini. Okay, sesuaikan dengan data yang diberi. Okay, ini nilai diberi. Yang ni pun nilai juga diberi. Tetapi yang ini apa ni? Okey, yang ini ialah min. Tidak ada di sini. Jadi kita perlu cari min dahulu. Macam mana mau cari min? Okey, sama dengan n. Min dia jumlah X 45 bahagi 6. Okey, kita akan dapat 45 bahagi 6. 7.5. Okey. Ini min. Kemudian sisihan piawai. Cikgu salin semula dia punya formula. Jadi sekarang step yang seterusnya kita masuk nilai saja. Yang ini di sini bahagi dengan n. N yang ini 6. Kemudian tolak min. Min nilainya yang baru tadi kita cari 7.5. Jangan lupa kuasa 2. Jadi kita akan tekan kalkulator. Maka jawapannya kita akan dapat A. 2.43. Okey.
Okey, soalan 18. Jadual 3 menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah X dan Y. Diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X, hitung nilai M. Okey, di sini kita tulis Y berubah secara songsang. Kita letak di bawah X, kuasa 2X begini. Okay, so kita ubah simbol Y sama dengan K per X kuasa 2. Kita cari dulu nilai K, nilai pemalar. Okay, kita gantikan nilai yang kita ketahui di sini. Okay, X-nya 3, Y-nya 1/2. Okay, X 3. Jangan lupa kuasa 2. So, di sini kita pindah naik atas. Jadi 3 kuasa 2 per dengan 2. Kita dapat K ni 9/2. Okay, K ni 9/2. Ganti di sini. Jadi Y sama dengan 9/2 per dengan X kuasa 2. Okey, sekarang kita nak hitung nilai M. Di mana nilai Y-nya 2. Nilai Y-nya 2. Ni, sini Y ni 2. Dan X, dia bukan lagi X tapi kita ganti dengan M. X ni sama dengan M. Okey, jadi kita pindah yang bawah naik atas, yang atas turun bawah, darab silang M kuasa 2. 9/2 bahagi 2. Kita dapat 9/4. Jadi untuk menghapuskan kuasa 2, kita punca kuasakan nombor di sini. Jadi guna kalkulator kita akan dapat 3/2. So jawapan dia C. Okey, soalan 19. Okey, ada langsung dan juga songsang. Okey, ingat Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X songsang dengan Y kuasa 3. Jadi, langsung di atas, songsang di bawah. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, punca kuasa ni kita boleh tukar kepada bentuk kuasa setengah, 1/2. Dan Y kuasa 3. Jadi di sini adalah nilai A. Yang ini adalah nilai B. Jadi A sama dengan setengah. B sama dengan 3. So jawapan dia ialah A. Okey, untuk soalan 20, diberi matriks M dengan keadaan M tidak mempunyai matriks songsang. Bukan semua matrik mempunyai matrik songsang. Okey, matrik tidak boleh menjadi songsang apabila penentunya sama dengan kosong. Penentu di sini AD tolak BC sama dengan kosong. Okey, yang ni. 3 darab dengan 4 tolak dengan B. Yang ni B dengan C. P negatif 2 sama dengan kosong. Jadi kita nak cari nilai P. Okey, permudahkan atau kita terus tekan kalkulator. Tak akan dapat jawapan lah. Tapi cikgu tunjuklah cara tidak menggunakan kalkulator. 3 darab 4, 12. Negatif darab negatif, positif 2P. Kosong. Okey, sini positif 12 pindah dari kiri ke kanan. Dia jadi negatif 12. Mesti jadi negatif. Ini 2 darab P darab jadi bahagi. So, dapat jawapan, permudahkan dapat jawapan negatif 6. Jawapan dia A.